Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir. Wa na'udzu bika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي يسر ولا تعسر بتمم إلى بخير. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. Yang dihormati lagi dimuliakan kepada tuan pengurusi, tuan-tuan imam, tuan-tuan ahli jawatan kuasa, kepada ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia yang tidak terengganya, Allah masih lagi merezekikan kepada kita dapat kita sama-sama duduk dalam satu majlis, yakni satu halaqah ilmu. Moga-moga perkongsian kita dapat kita beramal dengannya, yang menjadikan asbab untuk Allah meletakkan kita dalam syurganya insya-Allah. Alhamdulillah, malam ni kita nak kongsi satu hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang apa hadisnya? Babul maja'ala taruddur ruqu walad dawa min qadarillahi syai'a. Bab yang telah datang ia pada menyebut hadis tiada menolak oleh jampi dan tiada menolak oleh ubat daripada qadar Allah akan sesuatu tu. Tu yang kata qada dan qadar Allah ini bisa berubah dengan doa tu. Kan. Jadi kalau kita sakit, kita kena berubat lah. Kan tu. Ubat tu cari ubat kemudian doa. Bukan doa saja. Kan. Dia kena ada ikhtiar. Ikhtiar itulah daripada kita. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, jampi itu ialah membaca doa. Kan yang kita duk ruqyah sekarang lah. Tapi tengok juga jampi serapah tu bunyinya macam mana. Kan. Kadang-kadang tang bismillah tu kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Tang tengah tu tak dengar lah. Apa ada mengumat ngamik tak tahulah. Kan. Dia kena bagi jelas. Itu sebab kalau kita perawat-perawat Islam yang kita tengok, dia baca clear. Boleh dengar kan. Surah apa, ayat apa, kita boleh mana kata itu semuanya daripada Nabi Muhammad SAW yang ajar. Kalau mambang kuning, tu tak main. Kan. Kalau main dengan mambang, habis kata. Kan. Jampi itu ialah membaca doa atas orang sakit supaya sehat ia daripada sakitnya. Maka dinamakan jampi. Ataupun ikhtiar. Kan. Bukan Allah suruh doa je, Allah sembuhlah aku. Dia mesti ada sebab. Sesuatu berlaku dengan sebab. Kan. Sama juga kalau kita nak minta duit. Ya Allah, kurniakan aku duit yang banyak. Dia tak boleh runtuh terus daripada langit. Ada usaha dia sikit-sikit lah. Kan. Contoh kita berniaga sikit ke. Kan. Sama macam kita solat hajat. Kenapa kita solat hajat? Kan. Kita tidak semena-mena kita rasa-rasa macam nak buat solat hajat. Mana kata Allah nak makbul lah doa kita tu, hajat kita tu. Kan. Kita pun mentah macam mana boleh teringat, aku nak buat solat hajat lah. Buat solat macam-macam tak dapat lah. Buat solat hajat. Gerakan ilham itu Allah yang mengilhamkan. Yang baik-baik lah. Kan. Dan ubat itu suatu barang yang ditaruhkan ke atas orang sakit dengan makan, minum dan sapu dan sebagainya mana, supaya menyembuhkan dia daripada sakitnya, dinamakan ubat. Ada ubat makan, ada ubat sapu, semua. Setengah orang dia takut nak injection. Takut.
Kan? Angkat besi berpikul-pikul, injection pun takut. Kan? Tengah orang dia tak suka ubat yang jenis pil ni, dia suka yang sayang tu. Ikut sukalah. Janji nak baik. Dia berbezalah dengan Nabi Ayub. Kan? Dia hidup lama dah dalam keadaan yang sihat. Tiba-tiba Allah uji dia sakit dekat 18 tahun. Kan? Doa dia. Kemudian isteri dia suruhlah, wahai abang Daud, lebih kurang macam itulah, Nabi Allah Daud, mintalah dekat Allah, bukan Daud, Ayub, mintalah dekat Allah sakit tu. Apa dia kata? Redha je lah dengan sakit tu. Sebab apa? Lama dah kita sihat ni. Tu Nabi lah. Nabi. Kita kalau boleh macam tu, cantik lah. Kita pantang sakit kepala, Panadol dah. Sebenarnya sakit tu sebenarnya Allah nak mengkifaratkan dosa. Tahan bilasat sehari ke, agak-agak habis dosa tu, baru makan ubat. Kalau nak tahan lah. Kan? Tapi kadang-kadang sakit kepala ni macam nak pecah kepala. Kan? Jadi tengoklah atas kadar, orang kata apa, kesabaran, ketahanan masing-masing. Ketahanan mental. Jangan cepat koyak. Istilah sekarang kan. Mental cepat koyak ya bungkus. Jadi obat itu adalah sebab. Obat tu pun kena tengok obat lah. Jangan ambil ubat-ubat yang Islam sendiri haram. Dia kata saya kalau minum bir ni okey lah, memang hilang peningnya. Dah asasnya cari ubat yang halal. Tu. Yang pergi cari bir tu pasal apa? Kan? Bir tu kan mabuk. Tapi saya minum tak mabuk ah. Kalau macam tu macam mana tuan-tuan nak jawab? Dia kata sebab orang minum bir ni mabuk, tapi saya minum tak mabuk. Sebab apa tuan? Geng-geng mabuk lah cerita. Kita pun tanya dia, macam mana boleh tak mabuk? Dia nak minum tu, kalau dia jenis-jenis lawan minum bir ni, dia di bawah lidah tu dia bubuh jerangor merah. Orang saya pun tak pernah tengok jerangor merah. Dia kata macam lengkuas kan? Potong kecil bawah lidah tu, minumlah. Banyak mana pun tak mabuk. Tu kan. Kita pun tak maulah try pula. Mau try kita pergi mabuk mampus dah. Tu yang kaki minum ni, punya nak menang minum tu. Menang tu pun Allah. Menang tu bahagia dunia aja. No, akhirat duk tunggu no. Nabi kata setitis saja arak masuk dalam badan ni, jadi darah daging ni. Amalan 40 hari Allah tak terima. Kalau ada, tuan-tuan, mana orang minum arak setitik ada ke? Tak tahu lah mana main jongeh minum setitik minum abuk. Gila tu. Kan? Kalau dia kurang-kurangnya secawan ke apa kan? Secawan. Kan? Kalau yang bir lah. Bir. Kalau jenis liker-liker ni dia tak minum banyak pun. Dia minum sikit-sikit je. Sikit-sikit tu kan. Tu. Dia minum pun sejak lama ambil masa tu. Sembang-sembang apa semua tu. Kan? Ni jenis bir. Bir. Dulu geng masa kita sekolah tu. Sekolah rendah, sekolah menengah. Todi. Dia tulis dekat tong tu, todi halal. Todi pun halal. Tu. Yang minum India lah. Orang Melayu dia tak minum. Orang Melayu ni standard sikit. Tak minum todi tu. Todi ni buat dalam tong 45 galen tu. Tong drum tu kan. Minum ni apa? Kan? Balik titi tu dah bengkok dah. Tak betul lagi jalan. Titi betul pun. Masuk lagi dalam sungai. Tu. Jadi kaedah perubatan ni pula, ubat-ubatnya mestilah daripada ubat-ubatan yang halal. Tu jangan cari yang haram dulu. Jangan cari yang haram dulu, cari yang halal dulu. Kan? Maka dua perkara ini telah diharuskan oleh syarak mengerjakan, dan syarak pun menyuruh bersungguh-sungguh bagi orang yang sakit itu berubat. Dua kaedah ni, satu ubat, satu doa. Kan? Satu ubat, satu doa. Bila sembuh tu, jangan pergi cerita ke orang lain pula. Alhamdulillah lah aku makan ni tadi. Oh, sembuh gila pula. Boleh jadi syirik. Tu pula. Kan? Apa alhamdulillah ni ubat ni. Kan? Aku doa ke Allah, Allah bagi sembuh. Okey. Dia apa kira pun, semuanya Allah Ta'ala. Ubat tu sebagai alasan dia saja. Kan? Gabungan medicine dengan cara Islam.
Maka dua perkara ini telah diharuskan oleh syarak mengerjakan, dan syarak pun menyuruhkan bersungguh-sungguh bagi orang-orang yang sakit itu berubat. Sebagaimana tersebut perkara berubat ini di dalam Abwab At-Tib. Lihatlah di sana. Ada kitab yang nama Abwab At-Tib. Kan? Dia kadang-kadang sakit ni tuan-tuan. Kan? Kadang-kadang ada yang tak sembuh-sembuh. Kan? Kita tengok adik Sultan Brunei tu Pangeran Supri. Berapa lama sakit tu. Kadang-kadang Allah nak bagi pengajaran juga. Kan? Money is not everything lah. Duit ni bukan segala-galanya. Allah nak tunjuk kuasa tu Allah ke kuasa duit. Kan? Dengan duit ni orang ingat boleh beli segala-galanya dah. Kebahagiaan tak boleh beli. Cinta pun tak boleh beli. Kan? Ma'am, I bagi you 20,000, you boleh cinta I tak? Kita boleh. Habis RM20, RM20,000 tu belah. Kan? Dia kena sejati. Cinta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita nak bagi orang cinta kat kita? Kita kena cinta Allah. Cinta Allah, kita pun doa, dia pun boleh cinta. Itu sebab di antara syurga dan neraka ni, pahala apa semua tu. Kita level-level tuan-tuan ni sekarang ni, buat apa pun tidak memerlukan pahala dah. Tak niat pahala dah. Niat lillahi ta'ala. Bila lillahi ta'ala tu, Allah tahulah nak bagi kita apa. Pahala ke, syurga ke, rezeki ke, keberkatan ke, bahagia ke, sakinah ke, semua Allah boleh bagi. Kan? Just to solve the problem, cinta Allah. Cari Allah dan kenal Allah. Kan? Itu sebabnya untuk membantu solat ni bagi jadi khusyuk, dia ada 3 elemen ni kena bergabung 3 elemen ni. Tak ada ni memang merayau lah kita. Satu yang katanya batang tubuh. 2 apa dia? Kan? 2-nya roh. Kan? 3-nya hati. Kan? Kita kena ingat Allah Subhanahu Taala. Baru tak merewang merata tu. Batang tubuh kenapa ada? Tengok berapa banyak pergerakan kita ketika mana solat. Sebab solat ini tumakninah tu dikira khusyuk. Berapa banyak kita pergerakan kita tu. Kan? Tengah orang garu sini, garu sana, lepas sini garu mata, macam-macam. Mana kata payah nak konsentrate tu. Kan? Habis. Kemudian jampi dan ubat itu, adakah ia menolak barang yang ditakdirkan Allah? Yakni adakah ia memberi bekas sekira kehendak Allah dan takdirnya tidak mahu menyenangkan, maka bolehlah jampi dan ubat itu menolakkan dia. Maka tiada syak telah dijawab oleh orang-orang yang percaya Allah Ta'ala yang Maha Kuasa itu. Tiada apa satu daripada makhluknya boleh menolakkan apa kehendaknya. Kan? Tidak semua ubat itu boleh menyembuhkan tak? Kan? Itu sebab dalam kaedah perubatan itu macam-macam. Kalau tuan-tuan pergi PPUM ke, kan? Dia akan bagi tuan macam dalam tentera. Tuan pergilah, dia panggil lapor sakit ni, dia panggil report sick. Bagilah report sick. Sakit lutut ke, sakit lutut pun dia bagi Panadol. Tuan pergi bagi sakit lengan ke, tergeliat lengan pun bagi Panadol. Tu ya. Kan? Sampai orang pun naik boring lah. Orang panggil dia Dr. Panadol pula. Kan? Expectation daripada patient pesakit ni, dia hendaklah ubat yang agak-agak power sikit lah. Kan? Panadol. Lepas tu besok pergi kali kedua review balik, dia bagi dia up sikit. Dia buat kajian, bagi Panadol mula-mula okey tak? Kan? Tu. Dia bagi Panadol, dia bagi LMS, ubat urut tu. Urut ni okey tak? Dia bagi. Kan doktor? Kan? Kalau macam sakit-sakit dalam ni, setengah tu kena orang kata sakit ain ni, pergi ke doktor. X-ray pergi lah banyak mana pun, tak dapat nampak apa pun. Kita kata sakit sini, sakit sana, doktor check, tak ada apa. Sekarang ni jin ni pun dia pandai. Kan? Kalau tuan-tuan ni perawat Islam, perawat kan, rupiah, tuan-tuan pergi berubat tu, jin tu tahu lah, jin tu mesti keluar daripada badan yang sakit tu.
Kita pun pergi tengok scan, tak apa. Kita balik kena balik. Mereka pun pandai kan. Yang kita jin ni. Sebab apa? Dia ada jenis, ada lagi satu tu, yang jenis pakai tangkai. Belum dia nak pakai tu, dia letak dekat surau dekat masjid kan. Surau masjid kan selalu baca Al-Quran. Kita nak pergi buat perebutan tu, bila dia pakai tu, kita baca tu, tak loop ni. Silap-silap dia kata, baca ayat pun silap. Tak kacau kita. Balik awal kita. Kan. Tu nak merawat orang ni pun bukan jalan-jalan kan. Silap-silap dia lompat masuk kat kita, tak kacau. Kan. Jadi Allah tidak pernah menjanjikan setiap ubat yang kita makan itu akan menyembuhkan. Kenapa? Tak adalah spesifik, tuan-tuan. Ubat ni pun kadang-kadang ada rasi dia. Dia tak ada spesifiknya. Kata sakit ni makan. Dia tengok dalam pasaran macam-macam ubat. Ubat nak bagi putih lah, lotion putih lah, apa semua tu. Orang punya beli meneru, punya nak bagi putih. Kan? Saya selalu duduk cakap dekat kuliah muslimah ni kan. Kakak-kakak jangan beli, jangan tertipu. Kalau betul lah benda tu boleh bagi jadi putih, mana kita punya sahabat kan, India beli lama dah. Sapu-sapu putih kan. Pasal benda tu pun dia tahu mohong kan semua tu. Nak laku ya ada. Kan? Yang herannya pula, ada muslimat lah. Yang heran pula dalam ni sekarang, ubat-ubat ni, ubat-ubat power ni, yang cerita tu perempuan tu, apalah kadang-kadang cerita pula suami saya ni habis. Cerita yang suami tu pun terhangguk sebelah. Kan mengaibkan suami tu. Isteri mengaibkan suami. La ilaha illallah. Tu. Nak berlaku lah, buatlah kata lain. Itulah cerita kadang-kadang punya nak untung kan. Beb menjaga tapai lagi bagus lah. Lagi sedap. Dia orang makan. Habis. Ataupun menjaga ni. Tonton kalau di sini ada orang jual apa dia? Ada kuih yang panjang macam Cina tu. Cakui. Ada satu dekat Bangsa, dekat Kampung Kerinci tu, saya duduk kuliah sana. Dia mula buka selepas Zuhur. Orang punya beratuk tu ni melengkung-lengkung. Pukul 5 habis. 3 tong air tu tepung. Habis tu. Oh ya Allah, kan. Tapi itulah Allah Ta'ala ni dia beradon. Aku nak duit, aku bagi duit. Suami dia pun meninggal. Kan. Orang tanya, awak ustaz tak ambil bini dia? Renti kan. Biar ke dia. Kan. Tu. Tu menjaga. Pokok yang order-order yang Allah, yang batok-batok. Jadi Allah tidak pernah menjanjikan setiap ubat itu akan menyembuhkan. Usaha dan yakin. Kan. Tu. Sebab kita pun tak tahu ubat mana yang begitu, yang boleh mujarab. Balik kepada cerita adik Ustaz Brunei. Lama dah sakit tuan. Merata dunia dia pergi. Kalau lah ada siapa kata, ni saya boleh tolong ubatkan ni. You nak bagi berapa? Tuan-tuan minta berapa pun dia bagi. Sebab dia duit banyak. Sampai Kota Kemuning dia main. Kan? Kota Kemuning tu kan ada satu doktor raib, perubatan raib ni. Dia main. Tak boleh jadi tak. Merata habis kan. Katanya dia setiap bulan mengambang tu RM5,000. Kan? Nasib. Duit banyak. Kan? Tapi tuan-tuan, ya Allah, dalam macam tu pun, lepas satu-satu dia kahwin. Cerai ni kahwin. Dia cerai Mazwin, dia kahwin pula dengan makcik siapa? Makcik Fazura. Fazura kan cantik. Makcik dia apa lagi? Saya pun bukanlah duduk baca kan. Orang lah cerita. Saya pun nak betulkan, saya pun tengok betul. Kita pun tak boleh nak cerita benda-benda yang tak betul. Nak cerita betul. Mazwin. Sikit macam cantik. Cerai juga. Tapi satunya dia tak boleh balik Malaysia. Tu ya cerita tu. Kan? Dia duduklah dalam istana tu.
dalam sangka emas tu. Kan. Pasal apa tak tahu. Kan. Habis. Dan lagi satu pula jampi ni tuan-tuan, jampi ni pun bukan sebarang orang boleh jampi. Bukan sebarang orang boleh jampi, dia jampi-jampi baik. Kan? Saya pernah lah mengikuti Darul Syifa masa tu, almarhum tu ada lagi. Dia sendiri cakap. Dia bila kelas dia cakap, saya walaupun pengasas Darul Syifa, tapi kadang-kadang saya buat perubatan tak jadi. Kan? Sebab sakit tu Allah punya, jampi tu pun Allah punya. Saya ni siapa? Tu. Maka boleh ikut dalam itu. Kadang-kadang orang kanan saya berubat jadi. Student saya berubat jadi. Saya berubat tak jadi. Sebab apa? Sebab mana kata Allah sayang tau. Allah tak bagi kita jadi orang berpakar sungguh. Doa-doa makbul, doa-doa makbul. Maka takut kita jadi riak. Orang pun, tuan-tuan pun dah kenal saya. Ada orang sakit, tuan-tuan kata, pergi jumpa Ustaz Isa tu, doa dia share makbul. Lama-lama Ustaz Isa ni pun mengembang. Tak kuncup-kuncup lah. Bungkui. Tu. Sebab manusia ni dia sombong dia tu, dia automatik ya. Ada kelebihan sikit, habis. Kan? Biarlah kita macam ni, tak apalah. Janji cukup time solat, boleh duduk dalam majlis ilmu, okey tu. Kan? Sampai dia pengasas tu. Oh ya Allah. Kan? Habis. Dengan dalil hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dengan katanya an Abi Uzamah anna rajulun atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abu Khuzamah, bahwasanya satu orang lelaki telah datang ia akan Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana menuntut fatwa 3 masalah. Seorang lelaki, dan kata Abu Khuzamah datang jumpa Nabi. Zaman Nabi tuan-tuan, ada masalah yang maha guru ada depan dah. Kalau tak beriman lagi tak tahulah tuan-tuan. Tu. Apa lebihnya mereka dengan kita? Kita lagi lebih. Allah bagi kelebihan kepada kita, umat Nabi Muhammad SAW di akhir, lahir di akhir-akhir zaman. Sebab kita boleh sayang dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kita tak pernah tengok Nabi, kita tak pernah tengok mukjizat Nabi, kita dah baca kitab ya. Tapi kita boleh jadi jatuh hati, sayang kat Nabi tu, percaya sungguh-sungguh. Tu. Walhal umat Nabi Muhammad ketika itu bersama-sama dengan Nabi, ada tak yang tak beriman? Ada. Dengar kalam Nabi dah, dia dengar dah Nabi ni, dah tahu dah Nabi siapa-siapa pun. Kan? Hebatnya Nabi Muhammad. Tapi bila Nabi cerita di awal-awal Islam itu, bila Nabi cerita pengalaman dia Mi'raj, ada sahabat-sahabat yang Islam dah boleh kata apa? Muhammad hang apa pergi cerita macam ni kan? Lama ni hang duk cerita pun okey, hang pergi cerita pula ada yang tu. Walhal Nabi dah, Nabi Muhammad cerita tu. Tanya Sayyidina Abu Bakar, Abu Lahab tanya, Abu Bakar tanya, siapa yang cerita tu? Kawan hang lah Muhammad. Muhammad tu kalau dia tak cerita lagi, baru aku percaya. Tu kata Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Tu. Kita tak pernah tengok Nabi pun. Selawat ni tu saya ceritalah tuan-tuan. Punya sayang. Nak tunjuk sayang Nabi. Lawat siang malam pagi petang. Kalau umat dulu mati habis. Habis Allah matikan dah. Kan? Tidak ada. Maka mereka pun tak sempat nak kutuk kita. Kita sempat nak kutuk dia? Ada yang kutuk dia? Umat akhir zaman ni, umat Nabi Muhammad SAW yang akhir ni berkesempatan kata ni kata no, faham dah cerita, bukanlah mengata umat kaum Samud macam mana, Nabi Nuh macam mana. Semua besok kita nak jadi saksi tu. Bila Allah tanya Nabi Lut macam mana ni betul ke, macam mana cerita apa semua tu, tanya umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad kata, "Na'am ya Allah, memang betul." Tu hebat kita kan. Walaupun di akhir-akhir. Itu sebabnya kita pun tak lama pun saat mati. Dan nak mutakhir ni, Allahu Akbar, tahu sakit. Minggu lepas dalam di section 20, tuan-tuan dapat pakcik itu lepas semayang duduk Ustaz,
Duduk tepi tiang lah. Tapi bukan tiang surau ni, yang section 20. Duduk lepas-lepas sembahyang, nasib baik ada CCTV. Duduk tahiyat awal, tahiyat akhir. Pung jatuh. Allahu Akbar. Mati yang dicemurui. Okey lah. Kan? Habis. Bahwasanya satu orang lelaki telah datang, ia akan Nabi SAW kerana menuntut fatwa 3 masalah. Faqala ya Rasulullah, ara'aita ruqan nastarqiha wa dawaan natadawa biha wa tuqatan nattaqiha. Maka kata lelaki itu, ya Rasulullah, kabarkan pada hamba akan fatwa 3 perkara ini. Bolehkah dan haruskah kami gunakan dia? Yang pertama, jampi yang kami jampi atas orang sakit, ayat Al-Quran dan doa yang tiada memuji jemalang hantu dan syaitan. Tu mana kata yang pertama ni, dia jampi pakai ayat Al-Quran lah. Dengan jelasnya yang macam kita dengar lah, Bismillahirrahmanirrahimnya, Al-Fatihahnya, selawatnya, ayatul kursinya, apa semua tu kita dengar pun dengan jelas. Bolehkah? Dia tanya Nabi, bolehkah? Yang keduanya, ubat daripada pupuk tampal dan beri makan dan minum dan bersapu, bergosok dan sebagainya. Yang keduanya, ubat jenis tampal koyok ni, kan? Dia ada satu ubat. Kalau tuan-tuan kena bisui, bisui ni pun satu-satu hal juga. Jadi pun tempat-tempat sulit tu, celah-celah kangkang, ujung bontok ni, Allahu Akbar. Dia tak nak jadi tempat-tempat open ni. Itu pun satu ujian pula. Sabar tak sabar, kan? Nak duduk tak boleh, nak ni, nak tunggu dia merenin tu, merenin. Orang Kuala Lumpur kata apa? Merenin. Merenin tu. Nak bagi dia nampak tu. Kan? Tuan-tuan kena tu, tuan-tuan tak payah duk colek. Pergi kedai saya minta koyok bisul. Dia bagi tu, dia jenis rumput-rumput temucut tu. Dan campur dia dengan air, bubuh keliling tu ya. Besok dia kecut tu, kan? Tapi satu syok bisul ni, boleh tekan tu, macam-macam warna keluar. Tu yang syok tu, kan? Siapa yang dah kena bisul dia tahu, kan? Allahu Akbar. Dia tanya, pakai macam tu boleh tak? Bubuh plaster apa semua kan? Lekat-lekat ni apa semua tu. Yang ketiganya, pemeliharaan tubuh yang kami buat, pelihara dengan dia seperti perisai dan kutepung dan baju rantai dan dinding tilik dan pengadang, pendinding, pencuri yang suka menakut atau memukau yang tidur. Adakah ya Rasulullah boleh digunakan ketiga-tiga itu? Yang ketiga ni tak boleh. Sekiranya boleh, hal taruddu min qadarillahi syai'a, adakah menolak ketiga-tiga daripada takdir Allah yang azali itu akan suatu? Yakni kalau kami jampi dan takdir Allah tidak mahu memberi senang, adakah senang? Dan kalau kami beri minum ubat atau tampal ubat, kemudian takdir Allah tiada memberi sembuh lagi, adakah ubat itu mengalahkan takdir Allah? Apa pun bukan kerana ubat, kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Sama lah macam kita boleh semayang ni, bila kita takbir tu, bukan sebab kita tak sakit urat ke apa, bukan sebab tak, Allah yang izinkan, kan? Kalau Allah tak izinkan, kita pun tak sampai. Semuanya Allah izinkan. Sebab apa? Allah nak izin ni bukan sebab sihat tak. Berapa ramai orang sihat tak sampai-sampai kan? Yang sampai orang sakit. Yang sampai ni semua geng-geng meletup kan? Rukuk meletup, nak turun sujud meletup, semua meletup. Alhamdulillah kan? Geng-geng tak meletup tak datang, geng-geng meletup datang. Allah yang pilih, kan? Cukup banyak-banyak. Dan kalau kami tangkiskan pancung orang dengan perisai atau kami pakai baju rantai, adakah perisai dan baju rantai itu menahankan dan menegahkan mati? Maka dijawab oleh Rasulullah dengan sesedap-sedap jawapan, kan? Pakai baju perisai atau apa semua tu nak elak mati, kan? Itu sebab sampai sekarang tuan-tuan, mungkin ahli saintis ke doktor ke tengah buat kajian apa, nak cari ubat apa, ubat tak mati. Tuan-tuan, kalau ada ubat tak mati ni tuan-tuan, tuan-tuan agak-agak, oi, boleh jadi kaya. Billionaire tu dia akan beli tu, orang kaya ni. Bagi tahu berapa price, you name me the price lah, I give you.
cakap tu. Janji tak mati. Itu satu. Satu lagi ubat tak takut. Tak takut bini. Itu satu pun hal lagi. Kan. Lain tuan-tuan. Tuan. Itu sebabnya kita tengok. Kenapa Iskandar Zulkarnain, Raja Iskandar Zulkarnain, bila dia nak mati dia wasiat kepada rakyat dia. Aku ndak yang usung keranda aku ni nanti semua doktor pakar. Kan? Orang pun tanya kenapa? Dia kata bila ajal sampai datang pakar apa pun tak boleh buat apa orang. Kan? Kemarilah pakar macam mana pun tak boleh. Tak boleh nak tahan. Ruh tu keluar pun tak boleh nak tahan. Kan? Ubat belum pernah lagi menjamin makan-makan tak mati dah. Makan bagi mati lagi ada. Kan? Ada. Sebab doktor ni pun dia ada dia punya orang kata apa? Konsep juga untuk nak tahan. Dia pernah test lah kepada di jabatan emergency kan. Ada satu Cina tua ni umur dia 78 tahun. Dia sudah makan, dia overdose serbuk cap kaki 3 tu 3 kampik dia makan. Tombang pun. Kan? 72. Dia menafas nak bagi darah, dia jatuh darah berapa banyak. Doktor tanya darah dia. Doktor tanya berapa poin dah? 6 pack. Kita bagi mati. Doktor Cina tu semua dia. Kita bagi mati. Spesialis itu datang tu dia tutup lah. Dia bilang 1, 2, 3 habis. Kan? Sebab apa? Tak boleh. Lagipun dah ujung-ujung tua dah. Hidup pun tak boleh dah. Kan? Kalau yang itu satu. Rupanya yang kita buat CPR tu, yang doktor yang orang buat CPR tu, dia ada calculation dia. 15 tekan 1 pump. Dia punya yang kita pakai tu, dia panggil ambu bag tu. Tekan pun sekali ya. Jangan tekan ruk. Sini duk pump, sini duk ruk. Tuan, ada satu bukan sakit. Budak perempuan ni umur 23 tahun. Satu kami ada dalam emergency tu. Jadi dia kena renjatan elektrik. Atau macam mana dia godek peti air rumah dia tu, kena. Jadi nak bagi dia bernafas balik, buat CPR, tekan semua kan. Lepas tu pakai ambu bag tekan. Yang mamat ni sini duk tekan, sini duk tekan. Tengok dia punya dada ni makin lama makin bulging ni. Dia punya anu ni makin naik. Macam nak apa kan. Doktor spesialis tengok. Mana kata dia ada sistem dia. Satu ya. Sana 15 sini satu. Ataupun satu sana 5 ni satu. Tak boleh. Dia punya lung sudah rupture. Pecah. So angin tu masuk ikut sel darah. Dia kembang kan, tetek makin lama makin naik. Kan? Kita tengok pun naik geram lah. Tapi nak buat macam mana? Kan? Aduh. Rupanya bukan saja-saja tu duk fikir tu. Kan? Oh ya Allah. Habis. Maka kata Nabi Muhammad SAW, faqala hiya min qadarillah. Ketiga-tiga perkara ini daripada takdir Tuhan. Semuanya daripada takdir Tuhan. Yakni engkau menjampi dan jampi itu bukanlah takdir Allah jua dari azali. Kan? Bukan takdir Allah daripada azali. Dan taruh ubat itu ke badan orang sakit itu bukanlah takdir Allah jua dari azali. Dan menangkiskan pancung itu bukankah takdir Allah jua dari azali. Maka semuanya takdir Allah dari azali. Maka jadilah kamu mengubahkan daripada satu takdir kepada satu takdir. Yang ini tiada berjampi kamu ubah kepada takdirnya berjampi. Dan tiada berubat maka kamu ubah kepada berubat. Dan tiada bertangkis kamu ubah kepada menangkiskan dan mengadangkan. Maka semuanya itu tiada berdosa menggunakan 2-3 perkara ini. Dan berhasil takdir Allah yang lain daripada jampi dan ubat dan penangkis itu, iaitu imak, adapun dijadikan sembuh pada masa menjampi atau kemudian daripadanya tiada disembuhkannya. Wa ima dijadikan mati waktu menangkis itu, ataupun dia tiada dimatikan.
Adapun jampi dan ubat dan penangkis itu tiada, semua itu memberi bekas sekali-kali. Jampi ke apa, ubat ke, itu usaha je. Yang menyembuhkan Allah Ta'ala. Kan? Itu yang kita kata tadi. Allah Ta'ala tidak kata apa, bagi ubatnya sembuh. Kan? Jadi Allah nak tengok. Azan dulu.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kalau kita tengok dulu orang dulu, zaman dulu, dia mengubatkan sakit dia tu dengan selarnya api. Maka diharamkan oleh Islam. Bila Islam datang, diharamkan kaedahnya tu, kan? Dia selang, dia buah api pula atas tu. Kan? Itu bukan kaedah perubatan dalam Islam. Sebab apa? Dia orang kata apa? Menyalahi daripada peraturan. Allah Subhanahu Wa Taala tu yang mencipta manusia. Kan, mencipta manusia. Kita dulu dalam sistem, dalam proses kejadian manusia itu, Allah nak cerita apa nak kita ni dulu pernah digelas alaqah ni kalau mana dalam bahasa orang putih dia panggil leech, pacat, kan, atau macam berudu tu yang saintis duk fikir tu, dia tengok pakai mikroskop. Bila sains tu dia tengok tu, bertemu mereka dengan kaedah Quran Islam cerita, maka masuk Islam dia, kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mencipta alam ini, terutamanya dalam kehidupan manusia ini, kan. Manusia itu dah ada dah di sejak azali lagi, takdirnya telah ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Hidupnya bila, matinya bila, rezekinya banyak mana, bila ada sakit, bila ada sembuh, semua dah ada dah, kan. Kita cuma ikut saja peraturan yang Allah garis pandu lah, kan, ikut. Tetapi dalam pada itu Allah kurniakan ilham kepada kita, pilih, kan, nak mati, bunuh diri ke apa tu, manusia kena buat pilihan. Sama itu sebab kenapa ada orang kafir, kan. Adakah Allah tidak memberi peluang kepada mereka? Orang kafir ni masih ada peluang lagi, kan, untuk masuk syurga. Kenapa? Kalau di akhir-akhirnya kan ada satu masalah orang putih berita 3 hari lepas ni. Sebelum dia mati, dia beritahu kawan-kawan dia, ni kalau aku mati besok kon, nanti aku mati nanti, korang jangan panggil orang-orang gereja uruskan, tolong cari orang-orang masjid, tolong uruskan. Kemudian hari Khamis tu dia masuk Islam, jemaat dia mati tuan. Kita nak kata apa mati macam tu, kan? Tu sebab seawal-awal lagi kita pun dah baca Quran semua, Allah cerita apa? Syurga itu atas rahmat aku, dan masuk syurga semua atas rahmat dia, kan. Manusia dia tidak ada full authority nak demand. They cannot demand, ya Allah aku ni dah amalan banyak, kan. Sebab apa? Allah tahu lah nanti manusia ni akan argue dengan Allah. Ya Allah, dia baru masuk Islam sehari ya, dia masuk syurga, kan aku ni amalan dah banyak dah. Jadi Allah tahu manusia ni, kan. Sekilas kalau kita manusia ni sendiri
Ada perumpamaan dia apa? Sekilas ikan di air, aku tahu jantan betina. Allah tahu lama dah. Allah tahu hasrat kita ni bukan untuk minggu depan. Tahun depan tu Allah tahu dah apa kita nak buat. Kan? Cuma kita yang tak tahu. Kan? Satu yang kita tak tahu apa? Mati. Mati ni semua orang tak tahu. Bila nak sakit pun kita tak tahu. Takkan kita saja nak buat sakit kot. Kalau kerja boleh lah. Tak sakit perut pun kita sakit perut. Kan? Ada. Yang betulnya Allah Ta'ala semua yang kontrol. Sakit tak sakit kan? Kan? Ada beberapa perkara yang Allah hijabkan daripada manusia ni. Kan? Salah satu dia mati. Siapa pun tak tahu kita dia nak mati. Sakit lama dah. Yang tak sakit pula mati. Tu Allah punya pasal. Allah nak bagi apa? Kebergantungan manusia ni kepada aku je. So Allah suruh kita ingat dia. Itu sebab semayang kita kena ingat Allah. Nak bantukan kita syukur, kita khusyuk ingat Allah. Bila ingat dia, nak ingat dia tu pula macam mana? Kita ingat tak mak bapak kita? Kita ingat. Kan? Kita ingat. Sebab apa? Kita pernah tengok muka dia, kita kenal dia. Tu kita boleh ingat. Allah macam mana kita nak ingat? Tak ada satu manusia pun pernah tengok wajah Allah. Kan? Maka kita ingatlah sifat-sifat dia. Jangan ingat kalimah tu, alif lam lam ha tu. Itu sekadar nama. Siapa yang boleh bagi nama tu? Itu sebab dia cipta kita dulu. Hanya manusia saja yang akan kenal Tuhan tu Allah. Alif lam lam ha tu Allah. Itu sebabnya kita tengok dalam Islam ni nama begitu sinonim sekali. Kita tengok surah Al-Fatihah berapa huruf? 7. Kan? Anggota sujud berapa? 7. Tawaf berapa? 7. Sa'i 7. Langit 7 lapis. Bumi 7 lapis. Kita nak kata apa? Hari 7. Ada 7 hari. Kan? Kita tengok 4. 4 apa? Alif, lam, lam, ha. Allah. Minha, mindal. Kebetulan tak? Dah. Semua set. Al-Ikhlas 4. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. 4. Khalifah 4. Yang Islam mereka 4. Yang lain tu tak lah. Tuan yang kata alam ini Allah yang mentadbir. Kan? Jadi semua Allah tahu. Dia tidak ada kebetulan. No coincidence punya cerita dah. Kita saja. Kebetulan ni dia hadis Melayu ya. Kebetulan pula kita. Tu hadis Melayu. Kan? Hadis Islam tak ada. Semuanya telah termaktub. Wa ma tasya'u illa ayyasha Allah. Innallaha aliman hakima. Aku yang mengatur semua kata Allah. Kan? Jadi kita alhamdulillah sejak ini kan setakat ini kita kenal Allah. Alhamdulillah. Yang bagi kenal siapa? Allah Ta'ala. Maka kita kena minta selalu pada dia agar jangan dibolak-balikkan hati kita. Kan? Kita pun dah sampai ujung-ujung dah ni, Allahu Akbar. Minta-minta mati dalam keadaan baiklah. Jadi wallahu alam, sekadar tu dulu. Ada tuan-tuan nak tanya? Tuan-tuan takkan tanya mana. Tu biasa tuan. Cepat faham tuan-tuan ni, alhamdulillah. Kan? Bukan senang tu. Sebab Allah tak tanya, hang dulu mengaji banyak kitab berapa habis? Tak. Hang faham tak faham? Tak. Allah tak tanya faham. Hang mengaji tak mengaji? Tu je. Kan? Wallahu alam. Sekadar tu dulu yang dapat kita kongsi. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki. Bertemu kita sekali lagi. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Raditu billahi rabban bismillah lina wa bi Muhammad ya rasulullah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ampunkanlah dosa sekalian jemaah yang hadir pada malam ini ya Allah, dan juga yang dalam talian ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma badid syamlahum wa farij jamahum wa syatit kalimatahum
وسلم عليهم كرمي من كل يا كلابك يا قهر يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم 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 فانصرنا عليهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم